Baik saudara, kisah yang seterusnya datangnya daripada Amy Hislin. Amy Hislin adalah seorang penulis muda yang berasal daripada Terengganu dan sekarang ini menetap di Shah Alam, Selangor. Dan beliau ni karya-karya beliau ni kebanyakannya berasaskan daripada kisah-kisah yang berepisod. Tapi untuk konten kali ini, Brother Fai ada minta pada Amy untuk buat satu kisah yang bukan berepisod, tapi panjang ceritanya kali ini. Jadi jom kita sama-sama dengar daripada kisah daripada Amy Hislin. Dan sebelum itu, mari kita dengar dulu dan kita lihat dulu video ucapan daripada Amy Hislin. Dipersilakan Amy Hislin. Hai, Assalamualaikum. Okey, Amy nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab dah audiokan Amy punya karya. Terima kasih banyak-banyak. And semoga channel ni akan terus lagi maju untuk hari yang mendatang, insyaAllah. Amin. Bye-bye. Terima kasih Amy Hislin di atas video ucapan yang diberikan. Baiklah saudara, tajuk daripada kisah daripada karya Amy Hislin ini adalah Seru. Mari kita dengar intro daripada kisah Seru. Ku seru nama untuk berdampingi denganku agar kita dapat bersatu. Datanglah kepadaku seru nama. Bilik gelap yang hanya bertemankan cahaya lilin di kiri dan kanan itu menyimpan 1001 rahsia penghuninya. Hilai tawa seorang perempuan mula memenuhi segenap ruang. Aku akan hapuskan semua orang yang cuba menyakiti kau. Janji seseorang seakan berbisik. Hilai tawa menyeramkan mula kedengaran. Cuti semester telah tamat. Semua exco perwakilan pelajar sedang sibuk menguruskan pendaftaran pelajar baru. Hai kak, kaunter pendaftaran dekat mana ya? Sapa TH sopan. Hai, awak jalan terus, nanti awak jumpa Dewan. Awak situlah tempatnya ya. Okey kak, terima kasih ya. Panggil je Kak Saiba, jawab Saiba sambil tersenyum manis. Okey Kak Saiba, jawab TH sebelum berlalu pergi. Saiba merupakan barisan exco tertinggi Majlis Perwakilan Pelajar. Sifatnya yang peramah dan lemah lembut membuatkan dirinya disenangi semua orang. Tambahan pula, kecantikan dan kepintaran yang dimiliki Saiba menjadikan dirinya lebih menonjol berbanding orang lain.
Hari yang sibuk membuatkan Saibah leka dengan kerja-kerja yang telah diamanahkan kepada dirinya. Dia perlu memastikan hari pendaftaran itu berjalan dengan sempurna. Okey guys, akak rasa semua dah dapat kunci hostel kan? So, korang boleh balik bilik masing-masing. Jangan lupa esok pagi kita ada orientasi. Pesan Saibah mengingatkan pelajar baru. Dia bertanggungjawab supaya minggu orientasi kali ini berjalan dengan lancar. Hari yang panjang melelahkan dirinya. Langkah diatur menuju ke kafe sebelum pulang ke bilik. Perutnya perlu diisi. Seorang je, siapa seseorang? Duduklah, jawab Saibah ramah. Sifatnya yang ramah memudahkan dirinya untuk menyesuaikan diri bersama orang lain yang baru dikenalinya. Akak ingat saya Teha, kata Teha memulakan bicara. Tangannya dihulurkan untuk bersalam. Huluran tangan Teha disambut mesra. Mestilah akak ingat. Awak asal mana ya? Tanya Saibah mula berbahasa basi. Saya asal Kedah kak, jawab Teha sambil membetulkan tudung. Hampir sejam jugalah mereka bersembang. Engkau kat sini rupanya Teha. Puas aku cari kau, marah Kina. Kau tunggu aku ke? Sorry weh, aku ingat kau dah balik bilik, jawab Teha dengan perasaan bersalah. Lupa nak kenalkan, ni Kak Saibah. Kak Saibah ni Kina, kawan saya, terang Teha menjadi orang tengah dalam memperkenalkan mereka berdua. Hai Kak Saibah, sapa Saibah ramah sambil menghulurkan tangan. Huluran tangan hanya dipandang sepi. Oh, hai, kata Kina sinis sambil menarik tangan Teha. Saya balik dulu ya kak, ada masa kita jumpa lagi, pamit Teha sopan. Saibah hanya mengangguk sambil tersenyum manis ke arah mereka berdua. Yang kau layan Kak Saibah macam tu kenapa? Tak elok lah, tegur Teha hemah. Tidak patut Kina berperangai begitu di hadapan senior. Lantaklah, aku bukan kenal dia pun, jawab Kina sombong. Teha hanya mampu menggelengkan kepala dengan sikap sahabat baiknya itu. Sudah puas dia menasihati Kina, tapi Kina tetap dengan sifat sombong yang melangit. Tidak hairanlah kenapa tidak ada yang mahu berkawan dengan Kina. Suka hati kau lah, jawab Teha malas. Dia perlu mencari bilik 304 yang akan menjadi biliknya sepanjang tempoh pembelajarannya di situ. Badan yang melekit membuatkan dirinya merasa tidak selesa. Dia perlu membersihkan diri dan merehatkan tubuh yang kelelahan. Teha dan Kina tidak ditempatkan di dalam bilik yang sama. Teha di tingkat 3, manakala Kina di tingkat 5. Satu bilik hanya mampu memuatkan 2 orang pelajar sahaja. Bismillah. Assalamualaikum, kata Teha sebelum memasuki bilik. Langkah diatur perlahan. Teha, bisikan halus menyapa pendengaran. Angin bertiup lembut menyapa pipi gebu milik Teha. Teha memandang ke kiri dan ke kanan. Namun tiada sesiapa di dalam bilik. Hanya dirinya yang berada di situ. Mungkin hanya perasaannya saja. Mungkin aku terlalu penat kot, monolog Teha sendiri. Luggage ditolak ke birai katil. Tuala dan baju dikeluarkan. Langkah diatur ke toilet. Dia perlu membersihkan dahulu dirinya sebelum mengemas katil dan barang-barang yang telah dibawa bersama. Kepala payet dipulas ke kanan. Pancuran air mula membasahi tubuhnya. Mangsa darah. Bisikan demi bisikan
menyapa pendengarannya. Teha cuba mengamati suara yang telah mengganggu fokusnya. Tetapi, Sapi, aku salah dengar ke? Tanya Teha hairan. Langkah diatur ke atas katil. Hai, saya Teha. Sapa Teha ramah. Namun, sapaannya tidak diendahkan. Seorang wanita duduk bersimpuh di atas katil. Dirinya hanya diam, tidak bersuara. Pandangannya tajam memandang Teha. Teha meneruskan kerjanya yang tertangguh sebentar tadi. Tangannya laju, melipat dan menyusun baju ke dalam loker yang terletak elok di sebelah katilnya. Hembusan nafas seakan marah menghentikan langkah Teha. Pandangannya dialihkan ke arah wanita itu. Lagaknya masih sama, diam, tidak bergerak. Awak okey? Tanya Teha risau. Suara garau seakan menahan marah. Pintu ditolak dari arah luar. Teha, panggil Saibah perlahan. Laju Teha memalingkan wajahnya ke belakang. Teha cakap dengan siapa tu? Tanya Saibah hairan. Setahu dirinya, sebelum Teha memasuki bilik ini, hanya dia seorang saja yang menghuni bilik tersebut. Dengan akak tu, kata Teha sambil memandang ke arah katil. Namun, tiada sesiapa di situ. Perasaan hairan mula mengetuk pintu hatinya. Tak ada apa-apalah kak. Tak sangka pula kita sebilik kan? Jawab Teha mengubah topik perbualan. Itulah. Akak nak mandi kejap. Panas ni, kata Saibah sebelum berlalu. Minggu orientasi berjalan dengan lancar. Masing-masing sibuk dengan jadual kelas yang agak padat. Teha pula sudah sebulan tidak berjumpa dengan Kina. Kos berlainan membuatkan mereka tidak sering bertemu. Ada budak nak bunuh diri weh, jerit salah seorang penghuni hostel. Masing-masing berlari ke arah tingkat 5. Akak tak nak pergi tengok ke? Tanya Teha tergesa-gesa. Malaslah, jawab Saibah sepatah sebelum menelapkan mata. Tergesa-gesa Teha berlari. Hatinya tidak tenang memikirkan Kina. Harap bukan dialah, bisik Teha perlahan. Bunyi tangisan beserta jeritan melajukan langkah Teha. Pandangannya dialihkan ke arah bawah. Terkejut dirinya melihat Kina yang sudah kaku, tidak bernyawa. Apa yang dah berlaku ni? Kenapa Kina sanggup bunuh diri? Dia ada masalah ke? Persoalan demi persoalan bermain di minda. Kehilangan Kina betul-betul memberi kesan ke atas dirinya. Kehidupannya sudah tidak seceria dahulu. Sebulan kemudian. Awak Teha kan? Sapa seseorang. Ya betul. Kenapa ya? Tanya Teha ingin tahu. Saya roommate Kina. Dia minta saya bagi buku ni pada kamu, terang Mia sambil menghulurkan diary milik Kina. Terima kasih ya, kata Teha sebelum tergesa-gesa ke blok kelas. Hari yang sibuk membuatkan Teha terlupa tentang diary milik Kina. Dia berjalan pulang ke bilik apabila hari sudah mula melabuhkan tirai. Hari yang memenatkan dirinya. Assalamualaikum. Teha memberi salam sebelum melangkah memasuki bilik. Kak Saibah tak balik lagi ke? Melilau Teha melihat sekeliling. Usai membersihkan diri dan berwuduk, Teha menunaikan kewajipannya sebagai seorang hamba. Al-Quran dicapai dan dibaca. Mati, mati. Berulang kali terdengar suara seorang wanita.
bacaan dikuatkan. Seorang wanita berambut panjang sedang merangkak dalam keadaan terbaling menghampiri dirinya. Bunyi tulang bergesil jelas kedengaran apabila wanita tersebut memusingkan kepalanya ke arah Teha. Bunyi hilai tawa seakan mengejek mula kedengaran. Tak adalah kuat sangat iman kau ni. Kata wanita itu sambil menampakkan wajahnya yang memburuk. Tolong saya, Kak. Tolong saya. Teha mula menangis ketakutan. Matanya dipejam erat. Al-Quran dipeluk kuat. Jelas dia ketakutan. Jerit Teha sekuat hati apabila terasa tangannya disentuh. Awak okey tak ni? Tanya Saibah risau apabila melihat wajah Teha yang pucat tak berdarah. Saya takut, Kak. Saya takut, kata Teha sambil erat memeluk Saibah. Jangan takut, Akak ada. Perlahan Saibah cuba menenangkan. Mana pula aku letak ni? Puas dia menyelongkar katil dan loker miliknya, namun diary Kina masih tidak ditemukan. Pandangannya tertancap pada loker milik Saibah. Hatinya bagai ditarik-tarik untuk mendekati loker tersebut. Jangan, Teha, jangan. Tak baik sentuh barang orang. Namun langkahnya diatur perlahan menuju ke loker milik Saibah. Tak mungkinlah Kak Saibah yang ambil. Puas Teha menidakkan. Namun tangannya tetap berdegil untuk membuka loker tersebut. Lain yang dicari, lain pula yang ditemui. Allah! Jerit Teha tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh matanya. Alat-alat pemujaan seperti lilin, kemian dan tengkorak tersusun rapi di atas selai kain kuning. Pantas tangannya menutup kembali pintu loker. Mungkinkah kematian Kina ada kaitannya dengan Kak Saibah? Monolog Teha sendirian. Tak mungkin semua ni angkara Kak Saibah. Ni mesti ada orang yang nak fitnah dia ni. Puas Teha menidakkan segala kemungkinan. Tidak mungkin manusia sebaik Saibah sanggup melakukan perkara keji seperti itu. Sudah 4 bulan dia tinggal bersama Kak Saibah, namun tiada apa yang pelik di mata kasarnya. Baginya, Saibah seorang kakak yang baik. Mereka selalu solat dan mengaji bersama. Saibah juga banyak memberi nasihat kepada dirinya. Dia perlu menyelamatkan Saibah sebelum Saibah menjadi mangsa korban seterusnya. Ule mayangku ule, ule dengan jalan jemala. Terdengar sayup-sayup orang menyanyikan lagu Ulik Mayang. Teha pura-pura tidak mendengar dan berjalan ke arah pintu. Ku tahu asal usulmu yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat. Tombol dipulas berkali-kali. Teha mula panik apabila pintu tidak dapat dibuka. Tolong! Jerit Teha sambil mengetuk pintu tanpa henti. Dia mula menangis ketakutan. Dah tahu kan? Tanya Saibah sambil tersenyum menyeramkan. Tolong saya, Kak Saibah. Tolong saya.
Saya takut. Rayu Teha perlahan. Lampu terpadam. Angin malam mula bertiup kencang. Hilai tawa menyeramkan mula kedengaran. Sang Kuryang, ku seru namamu untuk berdamping denganku agar kita dapat bersatu. Datanglah kepadaku, ku seru namamu. Jerit Saibah sekuat hati. Mentera dibaca berulang kali. Jerit Teha apabila kakinya direntap secara tiba-tiba. Badannya dihempas kuat kiri dan kanan. Kiri dan kanan dinding berulang kali. Apa salah saya, Kak? Apa salah saya? Rayu Teha dalam tangisan. Tangisan menyeramkan mula bergema di segenap ruang bilik. Kau mesti mati. 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 Bisikan halus mula kedengaran. Bisik Kina. Bisik Teha perlahan. Memang aku yang bunuh Kina, jawab Saibah angkuh. Aku benci dia. Dia memang layak mati, kata Saibah penuh kebencian. Malam kejadian. Yang ini kisah si Kina, ya. Siapa kau? Apa yang kau nak sebenarnya? Jerit Kina kuat menahan marah. Dia sudah tidak sanggup diganggu. Kehidupannya sudah seperti pelarian. Dia tidak mahu lagi hidup dalam ketakutan. Jangan kau ganggu aku. Jangan kau ganggu urusan aku. Bisikan halus menyapa pendengarannya. Aku tak kenal kau. Aku tak pernah ganggu hidup kau, marah Kina. Dia milik aku. Garau suara seorang memberi amaran. Siapa dia? Tanya Kina ingin tahu. Teha. Kata seseorang dengan suara yang menyeramkan sebelum hilang bersama angin. Aku mesti bagi tahu Teha, nekat Kina. Belum sempat dia menapak ke tingkat 4, suara jerikan seorang wanita menyakitkan telinganya. Kau memang degil, kata wanita itu sambil merangkak ke arah dirinya. Wajahnya hancur di mamah ulat. Rambut panjang mengurai menutupi separuh wajahnya. Mata yang merah menatap tepat ke arah Kina. Langkah Kina terhenti. Wanita itu melangkah menghampiri Kina. Kina mula panik. Langkahnya diatur selangkah demi selangkah ke belakang. Langkahnya terhenti apabila badannya terlanggar dinding balkoni tingkat 5. Wanita tersebut melompat ke arah Kina, membuatkan Kina hilang pertimbangan. Akhirnya dia terjatuh dari tingkat 5. Teha hanya mampu menangis mengenangkan nasib sahabatnya. Kina pergi kerana dirinya. Perasaan bersalah mula menghantui dirinya. Sentakan kuat mengejutkan dirinya. Kakinya terasa sakit akibat cengkaman kuat. Matanya dibuka perlahan. Dirinya sudah tergantung dalam keadaan terbalik. Teha memandang sekeliling. Bilik yang dulunya dihias cantik kini bertukar menjadi suram. Hanya diterangi lilin yang dipasang di kiri dan kanan dinding. Asap kemian mula memenuhi ruang. Mentera meniti di bibir munggil milik Saibah. Sang Kuryang, ku seru nama salah betul. Sang Kuryang, Sang Kuryang.
Teha hanya diam memerhati. Kepalanya mula terasa pening akibat tergantung dalam keadaan terbalik. Hanya doa yang tidak terputus-putus dia titipkan di dalam hati. Tangannya terasa pedih. Darah mula menitik ke bawah. Sesosok tubuh wanita sedang rakus menjilat darah yang mengalir di lantai. Tangannya dihiris sehingga putus. Darah mula memancut deras. Air mata kesakitan mula mengalir laju membasahi pipi gebu miliknya. Kesakitan yang tidak tertanggung. Dia seolah-olah dipukau, hanya diam tanpa melawan. Isi pehanya dilapah tanpa belas kesian. Perutnya dirobek dan ditikam berkali-kali sehingga hancur terburai. Daging tangannya dicincang sehingga lumat dan diasapkan bersama kemian. "Ini habuanmu," kata Saiba sambil ketawa kemenangan. Hanya tinggal tulang dan cebisan kecil daging yang masih tergantung. Sungguh menyayat hati melihat keadaan Teha. Hayatnya diragut dengan begitu kejam oleh orang yang dianggap seperti kakak sendiri. Ketukan bertalu-talu menghentikan tingkahnya. "Ya, ada apa?" tanya Saiba ramah. Tanpa sebarang kata, pintu ditolak kuat sehingga Saiba terdorong ke belakang. "Ya Allah, apa ni?" jerit Mia terkejut melihat keadaan Teha yang sudah tidak terlihat seperti manusia lainnya. Diary milik Kinah digenggam erat. Kalaulah dia membaca diary tersebut lebih awal, pasti semua ini tidak akan berlaku. Sungguh dia tidak percaya seorang senior yang dihormati dan disanjung tinggi sanggup melakukan perkara terkutuk seperti itu. Warden turun sama berlari memasuki bilik tersebut. Saiba mula ketawa seperti orang yang hilang akal. Puas ketawa, dia menangis. Tidak lama kemudian, pihak polis dan ambulan telah tiba di tempat kejadian. Mayat Teha dilepaskan dari ikatan dan dibawa ke hospital. Saiba pula ditahan atas kesalahan membunuh. "Sang Kuryang, ku seru namamu untuk berdamping denganku agar kita dapat bersatu. Datanglah kepadaku, ku seru namamu." Ketawa mula bergema di dalam bilik tahanan Saiba. "Shoo, shoo, diam, nanti orang dengar," kata Saiba sambil duduk bercangkung. Badannya dihayunkan ke depan dan ke belakang. Akhirnya dia mula menangis beserta ketawa mengerikan.